أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya barisan ahli kuasa masjid, para muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, dapat kita bersama berkumpul dalam satu majlis ilmu, perkongsian ilmu yang mana merupakan antara taman-taman syurga di dunia. Kalau kita mati nanti, wallahu alam, kita kat mana kita tak tahu. Tapi kalau kita hadirkan diri dekat taman-taman syurga, insya-Allah kita akan merasa nikmatnya di syurga nanti, insya-Allah. Baik, untuk malam ni sambungan daripada kitab Hadis Matan Arba'in karangan Imam Nawawi, Syarah Al-Wafi. Kita dah habis 11 hadis yang lepas. So insya-Allah malam ni kita akan ambil 2 hadis, sebab 2 hadis ni ringkas dan padat. So kita akan pergi duduk 2 hadis lah, insya-Allah, kalau berkesempatan, kan. Alhamdulillah, insya-Allah. Hadis yang ke-12 berkenaan dengan kecantikan keislaman seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa ghairi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dari kecantikan keislaman seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selain beliau dan seumpama ini dalam kitab Imam At-Tirmizi dalam bab zuhud. Nanti boleh cari nanti. Baik. Hadis menceritakan tentang bagaimana untuk kita memperbaiki, menonjolkan peribadi yang baik. Bila kita sebut peribadi yang baik ini, dalam secara logik dan secara akal kita mesti kita faham bahawasanya baik dari sudut dalaman dan juga baik dari sudut luaran. Cumanya syarahan hadis ini dia lebih mengatakan berkenaan dengan bagaimana untuk membentuk peribadi, sifat, akhlak, adab dan sebagainya. Dalam hadis juga menceritakan bahawasanya bagaimana sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, dalam masa yang sama beliau juga merupakan hamba Nabi yang banyak, yang sering bersama Nabi. Kalau kita terokai balik kisah Abu Hurairah ni, sangat menarik. Bagaimana Nabi menggelarkan dia dengan gelaran Hurairah, Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing. Kerana beliau ni seorang yang sangat suka pada kucing, sehingga kan membela kucing itu dengan baju lengan dia. Dan beliau menceritakan bagaimana apabila hadis ini disebut, menerangkan kepada kita tentang jumlah perkataan yang amat ringkas dan bermanfaat yang mencakupi kebaikan dunia dan akhirat, iaitu hak. Hak ni bukan hak kita nak apa-apa, maksudnya hak ni kebenaran. Maksudnya kita buat baik, kita buat segala kebaikan, kita membenarkan kebenaran dan kita menidakkan kesalahan. Sebagaimana kata alim ulama, hadis ini adalah dari jawami'ul kalim
Rasulullah SAW yang tiada seumpama dengannya sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru itu mengumpulkan setengah dari agama. Justru itu agama itu merangkumi dua perkara, buat dan tinggal. Buat dan tinggal. Di mana yang kita baca dalam Quran banyak sebut at-ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Dalam ayat tu menyatakan bahawasanya kita kena buat, mengajak pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang, meninggalkan perkara yang salah, perkara yang telah dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni sama juga. Dia menceritakan bahawasanya kalau kita nak memiliki kepribadian yang baik, maka buat dan tinggal. Buat apa? Buat perkara yang baik dan tinggal perkara yang larang. Kalau kita cerita bab ni, buat perkara yang baik, tinggal perkara yang larang ni, saya rasa semua maklum lah. Cumanya kadang-kadang dia masih lagi ada perkara-perkara yang masih kita perlu bincangkan. Contohnya tentang bab riba. Kalau dah sudut jual beli riba, kita tahu hukumnya haram. Tapi dalam proses menjalankan perniagaan riba itu, kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita ada syubhah. Yang kita bincang lepas kan, syubhah, benda yang kita tak jelas hukumnya macam mana. Jadi sebab itu kita kena balik-balik pada fas'aliz zikri. Tanyakan pada orang-orang yang ahlinya. Baik. Nas ini juga untuk meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat dan membuat perkara yang disuruh. Adapun mafhumnya hendaklah melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dari sini menerangkan, dalam syarah ini menerangkan bahawasanya, hadis ini menerangkan bahawasanya perkara penting adalah untuk kita melaksanakan kebaikan, perkara yang untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita jadi masalah kita hari ni, kita nampak kebaikan di dunia baik untuk kita lah, tapi belum tentu di akhirat kita akan dapat kebaikan. Contohnya bab kenangan istidraj. Seorang tu dia berkomplain, aku tak solat, aku tak puasa, aku tak berzakat, tapi hidup aku senang, hidup aku mudah, ada kereta mewah, ada rumah besar, ada syarikat yang besar, untung berbilion-bilion. Tapi satu perkara dia lupa bahawasanya itulah istidraj. Yang mana istidraj ni yang mengatakan bahawasanya ujian yang Allah tangguhkan, azab yang Allah tangguhkan. Sama ada Allah akan bagi di hujung ayat dia, ataupun Allah akan bagi pada akhirat nanti. Jadi hati-hati. Sebab itu kadang-kadang kita lalai, kita rasa macam alhamdulillah. Dan sebab tu ramai ulama mengatakan bahawasanya kalau satu hari kita tak berasa, kalau dah lama kita tak rasa susah, hati-hati. Waktu tu mungkin itulah ujian kita, waktu senang. Sebab ujian waktu senang lebih berat daripada ujian waktu susah. Waktu susah kita alhamdulillah, kita ingat Allah SWT. Time sakit kita ingat Allah SWT. Time sihat, ini yang menjadi satu peringatan untuk kita. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. 5 perkara Allah kata, hidup sebelum mati. Jadi apa yang kita hari ini ada, maka kita kena manfaatkanlah. Sebab itu dalam hadis menyebut apa tadi? Dari kecantikan Islam itu, seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Maksudnya apa segala perkara yang memberi satu titik hitam dalam hati dia, ataupun memberi poin dalam untuk dia kena neraka, maka kena dia tinggalkan. Sebahagian mereka berkata bahawa hadis ini adalah mengumpulkan keseluruhan agama, kerana nas hadis ini menunjukkan larangan dan dalil bagi melakukan perintah. Dalil melakukan perintah.
Imam Rajab Al-Hambali mula berkata hadis ini adalah merupakan satu usul dari usul-usul adab. Satu usul beradab. Dan Abu Daud berkata usul-usul sunnah bagi setiap ilmu adalah 4 hadis dan beliau menukil hadis ini sebagai salah satu daripadanya. Baik. Fiqh hadis daripada hari ini apa yang kita boleh dapat? Pertama ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang mulia. Dalam formula Syekh Imam Sabana meletakkan tarbiyah, marhalah tarbiyah. Pertamanya adalah fardul muslim, yang keduanya baitul muslim, mujtama' muslim, sehingga ke peringkat yang ketujuh, iaitu membebaskan dunia daripada kemungkaran. Sebab itu dalam kita nak membasmi kejahatan, bab ini dalam kita nak buatan hawa anil munkar lah, kita nak meninggalkan, melarang dalam satu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkara yang paling penting adalah kita bermula dengan diri kita sendiri, fardul muslim. Sebab itu dalam perkara yang ini, contoh perkara dengan fardu ain, cuba tanya diri balik, hari ini kita dah selesai ke belum bab fardu ain kita hari ini? Contoh dalam bacaan Al-Quran, tajwidnya, sebutannya. Hari ini orang nampak macam remeh benda tu, tetapi itu adalah perkara yang menjadi ketuntutan pada kita hari ini. Keduanya, bab solat. Bab solat, solat dah betul lah, dia tahu rukun 1 hingga 13 rukun tu dah selesai. Tetapi penghayatan kita, cara kita melakukan sana, melaksanakan solat itu akan sempurna. Yang ketiga, bab berkenaan dengan pengurusan muamalat. Hari-hari kita melaksanakan muamalat. So, itu menjadi satu perkara yang penting untuk kita hadam. Daripada fardu muslim, kita masuk ke peringkat ke baitul muslim, berumah tangga, yang berkeluarga, yang ada isteri, anak, suami sebagainya. Macam mana nak mewujudkan suasana yang boleh menghasilkan satu keluarga yang harmoni, yang boleh memberikan satu impak dalam masyarakat. Sebab itu dalam perkara yang paling penting apabila kita melakukan tarbiyah aulad, tarbiyatul aulad, pendidikan untuk anak-anak. Kalau kita bincangkan dulu caranya berbeza. Cara orang dulu lebih keras, dia tegas. Dan hari ini melahirkan masyarakat orang yang sempurna. Tapi hari ini agak mencabar. Bila kita berdepan dengan anak-anak, hatta baru berusia dalam lingkungan 10 ke 12 tahun pun, dia punya pemikiran dia sangat hebat. Dan boleh kadang-kadang apa yang kita tak fikir, dia boleh fikir. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan perempuan, saya ingatkan untuk diri saya juga berkenaan dengan cara kita mendidik anak-anak. Kalau ada yang cucu-cucu kan, dalam kita nak menghadapi isu hari ini, masalah pertama ialah masalah isu akidah. Akidah anak-anak kita hari ini mudah direntuh. Maksudnya mudah digoyangkan. Kalau kita tak letakkan suatu asas dalam diri anak-anak kita hari ini, tak mustahil satu hari nanti mereka yang akan merosakkan agama dia. Yang kedua, isu syariah. Bab dengan ibadah, bab dengan solat, puasa, sebagainya. Anak-anak umur yang masuk ke 7 tahun ke atas mesti diajarkan berkenaan dengan bab-bab ini. Jangan sampai umur 12 tahun baca niat zuhur pun tak tahu. Mak malang. Sebab itu hari masjid kita ada buat program, insya-Allah kita mencari program mencari khalifah muda. Jadi saya nasihatkan pada semua dia yang ada di sini, anak-anak yang tak ada apa-apa kat rumah tu, daftarkan anak datang ke program masjid. Nanti insya-Allah boleh. Nanti ada banyak pengisian-pengisian yang kita akan sediakan.
Yang ketiganya adalah isu bab adab sosial. Hari ni kalau bab perkataan-perkataan yang agak yang tak sedap didengar tu macam-macam sebutlah untuk anak-anak sekarang. Tetapi bagaimana dia berhadapan dengan ibu bapa, bagaimana dia berhadapan dengan guru, berhadapan dengan masyarakat luar yang lebih usia dengan mereka, itu juga perlu kita lihat. Walaupun hari ni kita nampak ustaz, perkara tu biasa ustaz, tapi benda yang biasa tu lah kita jangan biasakan. Itu saya risau sebab apa? Sebab saya pun sendiri berhadapan dengan para pelajar. Setiap tahun, setiap masa kita akan tengok perubahan pelajar tu. Dari sudut dia punya tingkah laku dia. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat balik, kalau dulu kita dalam kelas, guru mengajar agak sukar untuk kita nak buat benda lain kalau guru nampak. Tapi sekarang ni anak-anak kita ini, sebahagian lah, bukan semua, dengan tidak ada rasa segan dan malu, dia boleh buat perkara lain dalam masa sama guru sedang mengajar. Jadi benda tu amat merisaukan kalau kita lihat, kan? Walaupun kita rasa benda tu perkara yang simple, tetapi lama-lama dia akan jadi barah. Itu belum kita bincang lagi dah sudut perkataan, cara bercakap anak-anak. Jadi itu perlu kita lihat dan kita perhatikanlah anak-anak kita hari ini, supaya apa? Supaya benda ni tak akan merebak wabaknya, barahnya ke dalam keluarga kita sendiri. Sebab itu bila kita melahirkan fardu muslim yang baik, dan dia akan membawa kepada baitul muslim, rumah tangga yang baik, dan dia akan beri kesan kepada masyarakat mujtama' muslim yang baik. Bila kita ada masyarakat yang baik, maka dari sudut tu dia tak ada masalah untuk kita lakukan apanya. Sebab itu salah satu faktor yang banyak menyumbang kepada perpecahan kalangan manusia ialah merosakkan satu masyarakat itu dan mendorong kemusnahan ialah terdapat sebahagian dari mereka gairah untuk mencampuri urusan orang lain. Antara perkara yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat hari ini adalah terlalu mencampuri hal orang lain, kan? Wallahu alam, hari ini saya pun amat rimah kadang-kadang kita tengok hal rumah tangga pun orang nak publish dekat sosial media. Lepas tu mulalah orang komen tu, komen ni, semua sebagainya. Patutnya hal rumah tangga ni tak perlu diwar-warkan, walaupun dia seorang artis ataupun orang yang figura. Tapi itulah hakikat manusia hari ini, lalu nak mencampuri hal orang lain dan boleh membawa ketidakharmonian dalam diri seseorang sendiri. Dan masa sama juga, bila kita sebut pasal untuk mencampuri hal orang lain, jangan pula kita memahami tidak perlu langsung mengambil tahu tentang orang lain. Ini juga satu pemahaman yang salah bagi saya. Sebab apa? Bila kita tak nak ambil tahu pasal umat Islam, pasal saudara Islam, pasal berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan orang Islam, itu juga satu perkara yang malang. Sebab apa Nabi sebut dalam satu hadis, man la yatahmam bi amri muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil tahu tentang hal ehwal orang Islam, maka mereka bukan benar kami. Jadi hal itu perkara yang penting lah. Bila kita meletakkan satu perkara, aku tak nak ambil tahu orang, biarlah orang kata apa, aku bersifat anani, aku bersifat individu, maka akhirnya masyarakat kita hari ini, hal engkau, hal aku. Dia lupa orang nanti dia mati, orang tanamkan. Itu manusia hari ini. So bila kita melihat pada sifat mengambil tahu hal saudara kita, mesti ada batas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah menyibukkan diri ataupun mensyarahkan diri dengan perkara yang tidak ada manfaat adalah perbuatan sia-sia dan tanda kelemah iman.
Apabila kita sibuk dalam perkara-perkara yang boleh membuang masa, yang tidak memberi satu manfaat dalam diri kita, maka itulah tanda-tanda bagi seorang itu lemahnya iman seseorang tersebut. Disebut sini, sesungguhnya insan itu hidup dalam dunia di mana wujud ramai orang di sekelilingnya. Kesibukan dan perhubungan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan mereka terlalu banyak dan berbagai bentuk. Seorang muslim itu pula bertanggungjawab terhadap setiap amalan yang dilakukannya dan ke atas setiap saat yang dilaluinya dan ke atas setiap kalimah yang diucapnya. Oleh demikian, apabila seorang insan itu menyibukkan dirinya dengan setiap perkara yang ada di sekelilingnya, maka ia akan turut masuk campur dalam sesuatu urusan yang mana beliau tidak ada kepentingan dalamnya. Yang ni sorry. Hal orang lain, hal rumah tangga orang lain sibuk nak campur. Itulah memanglah kata istilah netizen. Netizen ni ada netizen yang baik, ada netizen yang sebaliknya lah, yang tak baik. Bila netizen baik ni, dia perihal berkenaan dengan, dia sangat prihatin dengan perkara-perkara yang membawa pada Islam, yang boleh menggugat agama Islam, itu perkara yang baik. Tapi apabila netizen yang tidak baik ni suka mencelarukan fakta ataupun memanipulasi fakta, maka ini yang akan memberi kesan kepada lemahnya iman seorang tersebut. Jadi, ialah bila kita hari ini kita faham bahawasanya tak semua perkara yang kita boleh tahu, dan jangan kita tinggalkan pula semua perkara dari seorang tersebut. Maksudnya ambil tahu. Sebab apa? Atas dasar ukhuwah akidah, atas dasar dia seorang saudara muslim. Jangan kita pula lantak dia lah, pandai-pandai dia lah. Baik. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum telah meninggal dunia. Berkatalah seorang lelaki, bergembiralah dengan syurga. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala tadri fal'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusu. Apakah kamu tahu kemungkaran beliau telah bercakap dengan sesuatu yang tidak bermanfaat pada dirinya, atau beliau telah bersikap berbakhil dengan sesuatu yang tidak mengurangkan hartanya. Okey. Kemudian telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bihasbi ri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa takallafu ma la ya'nihi. Seorang itu dihisap atas kejahatannya akibat kejahilannya, dan di atas perbuatannya dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Ini sebut Nabi sebut. Seorang itu dihisap kejahatan dia atas sebab kejahilan dia. Jahil maknanya dia tidak ada ilmu dan juga menolak kepada keimanan. Disebut jahil ni, kita jangan fikir orang tu bodoh saja. Jahil dah sudut dalam bahasa Arab, bukannya kita fikir, kita faham bodoh tu dia tak tahu apa-apa, tak tahu ABC, tak tahu menulis, tak tahu baca. Dalam istilah jahlun, maksudnya apa? Kalau kita kembali balik, singkat balik dari sudut istilah jahil yang diletakkan oleh kaum-kaum musyrikin Mekah, minal jahilin kan, kaum Arab musyrikin jahiliyah. Mereka ini bukannya orang-orang yang miskin. Contoh Abu Lahab, seorang pembesar. Abu Jahal, seorang juga yang kaya raya. Abu Sufyan, pada awalnya dia kufur dengan Allah. Siapa lagi? Jadi mereka ni bukannya jahil, mereka ni bukan jahil mereka tak tahu, bodoh dan sebagainya. Tapi jahil mereka ni sebabkan mereka ni menolak kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak terkejut. Kadang-kadang kita fikir, kenapa hari ini orang yang banyak makan rasuah ni semuanya pangkat-pangkat Datuk Tan Sri? Contohlah, tak dengan orang lain lah kan. Adakah mereka tak tahu apa-apa?
yang ada PhD, yang ada pangkat doktor. Tapi terlibat dengan benda-benda yang boleh memberi satu kesan yang buruk pada orang, memberi pada negara dan orang masyarakat. Adakah mereka ni jahil disebut perkataan jahlun tu? Tak. Kadang diorang ni terlalu mengikut nafsu dan tidak terhijab daripada kebenaran. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham. Kena faham. Bila kita sebut orang jahil, orang jahat, mesti dalam kebayang kita, oh muka dia mesti hodoh, rambut perut dia mesti boncit, misai tebal. Itu adalah gambaran-gambaran yang mana diajar oleh psikologi hari ini untuk menggambarkan itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Tetapi sebenarnya hakikat hari ini, orang yang macam ni kadang-kadang datang keadaan yang sempurna, datang keadaan yang bersih. Tapi apa? Sebab itu kadang-kadang pemikiran kita hari ini terlalu cepat membayangkan satu perkara. Jadi kita kena hati-hatilah. Secara kesimpulannya saya cakap, kena hati-hati dalam perkara dan perlu pada ada keilmuan. Ilmu dalam kita mencari dan kita nak membandingkan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Baik, yang ketiga adalah menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak memberi manfaat adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Menjauhkan diri maksudnya bagaimana kita nak menghindarkan daripada segala apa yang boleh memberi kita kepada kemudaratan dan perkara yang sia-sia. Sebab kita kena faham Allah ciptakan manusia ni atas 3 perkara. Pertamanya adalah untuk menjadi hamba Allah, untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah menciptakan kita hari ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah yang itu mentadbir, yang menguruskan bumi ini dengan baik. Tak ada pembaziran, tak ada sebarang kerosakan. Yang ketiganya adalah untuk memikul amanah. Memikul amanah. Jadi sebab itu dalam perkara kita nak menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, kita balik kepada asas, iaitu ingat balik bagaimana seorang manusia itu diciptakan untuk memikul amanah. Amanah. Bila itu amanah, dia sangat berat. Hatta bukit yang besar pun tak mampu untuk menanggung amanah. Jadi kita kena fahamlah, hidup kita ni penuh amanah. Kita ada anak, itu amanah. Kita ada pasangan, itu juga amanah. Kita ada harta, itu juga amanah. Kita ada staff dan sebagainya, itu juga amanah. Jangan kita pegang amanah ni pegang nazim masjid je, itu amanah tu. Tak. Amanah ni berluas. Sebab itu bila kita sebut amanah, dia sangat luas. Konsepnya sangat luas dan sangat besar kalau kita bincangkan. Baik. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah sabda, "Iza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi 'ashri amsalha ila 700 di'fan wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha." Bila seorang daripada kamu telah membaguskan ataupun telah memberikan memperelokkan keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis baginya 10 kebaikan, seumpamanya hinggalah 700 kali ganda. Setiap kejahatan yang dilakukannya akan ditulis seumpamanya. Dan dalam kitab Muwatta, Imam Malik menukilkan bahawasanya telah sampai ke pengetahuan bahawa telah dikatakan orang kepada Luqman, "Apakah yang membuatkan engkau sampai kepada kedudukan yang kami lihat ini?" Yakni kelebihan Luqman. Maka berkata Luqman, perkataan yang benar, kalimatul haq, menaikkan amanah dan meninggalkan barang apa yang tidak manfaat. Maksudnya dalam kita nak menjadi satu orang yang baik, peribadi yang baik, Luqman berkata, telah kita berkata benar,
al-kalimatul haq walau kana murra. Qul lil haq walau kana murra. Katalah benar walaupun pahit. Benda ni nampak dari sudut sebutan dan kita cakap nasihat agak senang, tapi secara amalinya amat sukar. Hatta bila kita berada di tempat kita berkata satu perkara, maka agak sukar. Contoh yang saya banyak kat ni adalah berkenaan dengan, minta maaf cakap berkenaan dengan merokok lah. Saya minta maaf kalau saya cakap benda ni mungkin ada yang jemaah yang terasa hati sebagainya. Ada yang kita kan jelas merokok. Kalau saya cakap benda ni agak isu juga lah saya rasa benda ni. Tapi secara jelasnya tuan-tuan dan puan-puan, merokok ni tidak ada memberi manfaat pada benda kita. Kalau tuan-tuan beli kotak rokok tu pun jelas gambar yang diberikan, gambar tu pun nampak dah apa yang ditunjukkan. Jadi bukan niat saya nak memperkecilkan tuan-tuan dan puan-puan, tapi benda ni kalimatul haq. Banyak lagi lah yang kita boleh bincangkan. Tapi saya faham benda ni agak sukar, dia makan masa benda tu. Tapi cubalah sebaik yang mungkin untuk kebaikan juga, untuk kebaikan diri kita juga. Sebab bila kita bincang dalam bab-bab kesihatan, banyak bayi-bayi yang terkena asma, yang dijangkiti asma, bila dikaji bapaknya merokok. Kesian. Kadang-kadang nak marah siapa? Nak marah ayah maknya. Jadi ini sebab saya sini pun banyak dengar benda isu macam ni, sebab kesihatan baby kan. Jadi kalau rasa anak tu dah mula batuk-batuk mengenai asma ke, saya cadangkan, sarankan, nasihatkan tuan-tuan yang merokok, berhentilah. Sebab kesian, kita sayang anak, itu amanah kita yang Allah bagi. Jadi saya minta dengan rendah diri, kalau ada anak-anak yang berpenyakit itu, berhentilah. Okey, insya-Allah moga-moga ada manfaat untuk kita sama. Baik, yang keempat adalah hati yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terhindar dari perkara-perkara yang tidak manfaat. Sibuk berzikir, hati yang selalu ingat Allah, maka akan memberi satu perkara yang kita hindar daripada segala keburukan dan perkara yang memberi tidak manfaat. Yang kelimanya menceritakan bahawasanya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, anu'akhiru bikulli ma natakallamu bihi. Faqala, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakalatka ummuka ya Mu'adh, wa hal yukabbun nas ala manakhirihim finnar illa hasa'ida alsinatihim. Ya Rasulullah, adakah kita akan dihukum dengan semua perkara yang kita ucapkan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ini wahai Mu'adh tidaklah manusia itu diheret dengan muka-muka mereka ke dalam neraka kecuali kerana hasil dari lidah mereka. Sebab itu dalam perkara kita nak bercakap, kita kena, kalau kita terlepas sekalipun, refleksi balik. Betul ke kata man? Inilah manusia kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia terlepas. Sebab itu adanya satu ibadah yang taubat, istighfar. Kalau kita tak buat benda tu, maka kita tak akan tahu muhasabah diri untuk kita menghadapi surat pengamal. Baik. Ada. Okey. Jadi benda-benda macam ni kita kena, bila sebab itu Nabi sebut hasabu anfusakum qabla tuhasibu. Hasibu. Hitunglah diri kamu, refleksilah diri kamu. Tengoklah diri kamu balik. Mungkin ada perkara-perkara kita buat
Sebagai seorang isteri ke, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ibu. Mungkin ada perkara-perkara yang boleh menyentuh hati. Sebagai seorang anak, lagi-lagi lah kan. Jadi perkara itu perlu kita sentiasa muhasabah diri untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Dan terakhirnya adalah perkara yang ni untuk kita menghabiskan masa yang memberi manfaat dan mendidik jiwa seseorang sendiri. Lagi okey, baik. Baik. Hadis yang ke-13 iaitu daripada saudara seiman dan seislam. Hadis ini berkait dengan tadi. An Abi Hamzah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan sempurna iman seorang kamu sehinggalah ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Baik. Hadis ini secara kesimpulannya kita faham bahawasanya dia memberi satu konsep isar. Dalam ukhuwah dia ada sifat ta'aruf, peringkat ta'aruf. Kita kenal orang tu macam mana, kita kenal tahu nama dia, kita kenal dia duduk, kita tahu dia duduk mana, kita tahu apa makanan kemaran dia. Satu tahap kita masuk kepada peringkat tafahum. Tafahum ni kita saling faham dia, kita saling memahami. Dia faham kita, kita faham dia. Jadi bila tafahum ini, akhirnya apa yang berlaku adalah sifat isar. Isar ni kita boleh melebihkan diri dia daripada diri kita. Bagaimana yang dibuat oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin. Ketika mana orang Muhajirin berhijrah ke Madinah, apa yang dibuat oleh orang Ansar, mereka memberikan sebahagian harta berikan keluarga kepada orang-orang Muhajirin, kerana mereka tahu orang Muhajirin berhijrah ke Madinah tanpa membawa sebarang harta pun. Pergi selai pinggang. Nabi kata pergi terus hijrah. Tak ada bawa harta. Wallahu alam lah, harta tu mungkin harta besar lah, yang kecil mungkin wallahu alam kan. Jadi ceritanya maksudnya isar ini dalam hadis ini menceritakan bahawasanya apabila seorang itu la yu'minu ahadukum, tidak sempurna bagi seorang itu untuk bagi sehingga iman seorang itu sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita bagi laluan pada azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, tambah sikit lagi insya-Allah. Dalam minit insya-Allah. Okey, baik. Jadi hadis ni menceritakan bahawasanya tidak sempurna seseorang itu sebagaimana dia menyayangi sahabat ataupun saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Secara pemikiran dia, kita akan nampak benda ni agak sukar. Sebab satunya adalah kadang-kadang kita nak mengasihi orang yang kita tak kenal. Kalau kita keluarga kita, alhamdulillah lah, insya-Allah kita akan menyayangi mereka seperti mana kita sendiri. Tetapi bayangkan orang asing yang tiba-tiba datang dalam hidup kita, kita nak memberi satu perkara yang ada pada diri kita pada dia. Hatta saya sendiri pun kadang-kadang agak sukar. Benda ni kita nak praktikkan. Hadis ni dia, walaupun kita selalu dengar hadis ni, tetapi untuk praktikal dan amalinya amat sukar. Kan? Kadang-kadang tengok tiba-tiba manalah orang datang ni, datang masjid. Sekarang ni banyak skamer kan. Jangan takut juga. Kan besar untuk buat. Tapi itulah, apa pun kita lihat pada satu neraca yang baik, mana hadis ni menceritakan bahawasanya pertamanya keeratan perhubungan masyarakat Islam, kasih sayang dan saling cinta mencintai. Mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW mentakhirkan para sahabat Ansar dan Muhajirin. Mentakhir maksudnya mempersaudarakan mereka. Sayyidina Abdul Rahman dengan orang Ansar yang lain. Jadi perkara ini adalah untuk mewujudkan satu hubungan yang baik. Sebab itu antara kebaikan yang perlu kita lihat ataupun matlamat dalam kita melaksanakan solat Jumaat, kebaikan dalam kita melakukan solat Jumaat adalah untuk kita mengeratkan hubungan. Kadang-kadang kita tak tahu siapa orang, tapi kita selalu nampak, selalu tegur sapa, akhirnya memberi satu hubungan yang baik dalam kita punya kehidupan. Sebab itulah perkara-perkara yang macam ni perlu kita lihat, perlu kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita nak mencetuskan masyarakat yang baiklah, mujtama' Muslim. Mujtama' Muslim. Baik, yang keduanya adalah untuk menyempurnakan iman seseorang. Sebab Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tidak sempurna. Bukannya tak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu bagaimana dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk ketinggian seorang Muslim dan sifat keinsanannya. Kepribadian seorang Muslim dan sifat keinsanannya, iaitu dari kesempurnaan iman dalam diri seorang Muslim itu hendaklah ia jangan setakat cintakan dan sukakan kebaikan itu dan membenci kejahatan terhadap saudaranya sahaja, bahkan hendaklah turut sama menyukai kebaikan itu terhasil pada orang kafir, lebih-lebih lagi sekiranya ia menyukai orang kafir itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita dalam Islam ada konsep dakwah. Dakwah dengan orang Islam kepada orang Islam, dakwah kepada orang yang bukan Islam tu ada. Kalau cara orang Islam dia berbeza lah, metod dia, cara dia. Kalau orang bukan Islam, berbeza juga cara dia, kan? Sebab apa? Pegangan akidah itu sendiri. Baik, saya insya-Allah, alhamdulillah kita habis 2 hadis ini. Jadi segala apa yang kita bincangkan malam ni, moga-moga mendapat keberkatan dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon maaf kalau ada perkara yang saya sebutkan tadi, perkara yang boleh menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah hakikat dia. Suka atau tak suka, kita kena terima hakikat benda tu. Wallahu alam, segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada saya sendiri.
Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri saya, insya-Allah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول